Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Abu Nems? Hadir yang pertama saudara. Begitu juga dengan saudara Puan Eliza Anis. Apa khabar Eli? Doa saya anda sihat, selamat berpuasa. Saudara Awi Anwar, saudara Long Din, apa khabar? Saudara Syamsul Anwar, selamat, alhamdulillah. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Fauzi bin Ripin, saudara Muhammad Basri, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Marzaman Mat Salim daripada Bintulu, saudara ya. Bagaimana cuaca di Bintulu? Di sini sudah mula hujan, sejuk sikit ya. Saudara Mazhar Muhammad Salim ya. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu. Apa khabar orang Besut? Man JB. Apa khabar Man? Saudara Muhammad Syarul Abdul Karim, saudara Samsul Anwar, saudara Ismail Saad. Begitu juga dengan saudara Acik Warisan. Apa khabar? Selamat malam. Raja Kamal Raja Baizian. Apa khabarku? Orang Sungai Petani. Doa saya anda sihat sekeluarga ya. Saudara Abdullah Syahri. Begitu juga dengan saudara Paipon. Paipon dihadir malam ni mungkin ada yang kontroversi. Saudara Mat Spana, terima kasih hadir dengan pencerahannya. Saudara Acik Warisan ya. Begitu juga saudara Mat Azman, saudara Jamaluddin Muhammad, salam Ramadan. Saudara Azlan Yusof, saudara Imran Khan. Saudara Ramli Karim, Puan Jamaliah, Sabian, apa khabar Puan? Yasran Manaf, tak berapa nampak sikit saya. ZMK Makmur, saudara Didi, apa khabar Di? Mat Spana, warga cinta damai yang terbaik, terima kasih. Saudara Anur Azman, saudara Azmi Omar. Saudara Azmi Omar tentulah daripada Mindef. Begitu juga dengan saudara Muhammad Syah, salam dari Melaka. Apa khabar orang Melaka? Nur Azib bin Abdul Rahman, Razif Kelapa Muda. Musim hujan, tak payah Kelapa Muda lah, alhamdulillah. Puan Hazamidin, Hasnan, Nashikandar. Abi, apa khabar Abi? Jamaluddin Muhammad, Jemaah Ahmad, Jaka Linglong daripada Penang ya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa malam ini adalah hari Isnin saudara, 11 April. 11 April dan kita sudah pun 9 hari mengerjakan ibadat berpuasa. Alhamdulillah sihat semuanya. Dan insya-Allah rasanya tinggal 20 hari lagi. Tinggal 20 hari lagi, dam bunyi mercun. Laporan sahabat kita, saudara Rio daripada Universiti Melaya, hari ini merupakan hari yang ke-746. COVID melanda negara kita, masih lagi belum usai, saudara. Kerana masih lagi angka ribuan. Walaupun ada susut. Semalam 10,177, tapi hari ini dia susut. Agak mendatar sikit, iaitu kepada 8,112, menjadikan jumlah terkumpul 4,325,818 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Tapi bagaimanapun, sejumlah 4,144,728 berjaya dipulihkan. Tahniah, terima kasih Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, semalam kematian dilaporkan adalah 12 kematian kesan daripada jangkitan virus corona, menjadikan jumlah terkumpul sudah 35,292. Jadi saudara, berusahalah kita untuk memastikan jangkitan ini tidak berterusan. Dah dekat nak raya dah saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio, sentiasa menghantar kepada kita hari demi hari laporan tentang COVID-19. Dan saya melihat daripada keseluruhan negeri, cuma Selangor masih lagi ada 4,299 jangkitan. Lain-lain negeri alhamdulillah, Johor susut 404, Sabah naik sikit tapi 124, wilayah Persekutuan 708, Sarawak alhamdulillah terus susut pada 224, di Kedah 257,
Penang 355 susut. Di Kelantan agak meningkat tapi masih lagi 2 angka iaitu 98. Negeri Sembilan 490, Perak 465, di Pahang 193, Terengganu ada naik sedikit kepada 211. Begitu juga di Melaka pun naik sikit lah daripada 206 dia naik pada 225. Wilayah Persekutuan Labuan 22 orang, Putrajaya 11 dan Perlis 26. Itulah laporan yang saya terima dan saya melihat dari segi jumlah untuk tanggal 10 bulan April dengan 8,112 jangkitan, artinya bulan April jangkitan keseluruhan adalah 113,772. Tinggi saudara ya. Itulah yang dapat saya laporkan tentang berhubung dengan COVID-19. Jadi saya mengharapkan agar anda semua pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Ya, saudara. Terima kasih, selamat sepana. Saudara Wan Nurul Yakin. Apa khabar Wan? Siput Mata Merah. UMNO BN disenangi. Sabar, saudara. Ini masih lagi laporan COVID. Dan saya minta izin untuk menyantuni e-commerce. Segmen e-commerce, jangan lupa hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Saudara Ismailis, Ros, ini di Instagram. Bersama dengan Al-Azhar, jangan lupa bolehlah memesan dia punya haruman setangi bakur dan juga wangi-wangian Arab. Tadi saya baru lepas memesan pada beliau supaya carikan saya Amir Al-Qud. Dah sikit lagi tinggal. Sebab sedap saudara bila pakai tu, pergi ke masjid, aromanya tu, aromanya menyegarkan. Jangan lupa juga saudara dengan Al-Azhar rendang tok. Rembang tok Naneng. Itu produk produksi ibunya yang mengekalkan tradisi warisan negeri Perak. Dimasak dengan penuh kasih sayang. Marvelous saudara. Marvelous. Tak percaya, cubalah order. Begitu juga dengan kuih baulu berdal untuk persiapan hari raya. Bersama dengan Al-Azhar juga ada gula O. Ini untuk yang health conscious. Kerana gula O dia tak ada kalori, titik sikit aja ataupun ambil sedikit saja cukup manis. Cukup manis saudara. Baik saudara, anda juga jangan lupa hubungi Siti Farehah. Kalau saya nak mewawarkan produk tak dapat melalui Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Dengan Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah. Segeralah buat pesanan saudara. Tinggal lagi beberapa minggu lagi, tinggal 2 minggu je lagi. Kelang kabut lepas tu dah dia nak buat sahur raya pula. Di Lembah Kelang, saudara boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang segar bugar. Harganya rendah, taklah semahal mana di pasar-pasar raya saudara. Dan jangan lupa, saya ingin berpesan kepada saudara, memang sedap yang ni, iaitu popiah sira Lady Maria. Pedas, rangup dan manis. Boleh buat untuk makan biasa ataupun letak atas meja kalau hari raya nanti. Rasanya siapa yang duk makan tu asyik aja. Memang sedap saudara. Popiah sira Lady Maria, saudara boleh berhubung dengan Nizam di talian 019-435-1203. Itu untuk mendapatkan popiah sira Lady Maria. Al-Azhar dia pesan dengan saya, dia kata harga biasa. Dia kata, iyalah, dengan saya pun bab niaga harga biasa. Iyalah, dekat-dekat nak raya ni. Jangan juga saudara lupa tokoh jamu kemaman, saudara Zul. Hubungi beliau di talian 019-917-0449 untuk mendapatkan bekalan madu tualang Gold Special Quality. Madu yang dihasilkan oleh lebah hutan tropika. Ini dijamin berkualiti, hasil daripada bunga-bunga liar tropika saudara. Dengan jamu tualang ini adalah untuk meningkatkan imunasi dan antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka, mengawal paras gula dalam badan dan baik untuk tekanan jantung serta mengawal tekanan darah. Samping itu adalah rawatan susulan bagi mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Jangan lupa juga saudara boleh memesan madu apple cider. Ini madu apple cider organik ini
40% adalah madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple yang diadunkan menjadi madu apple cider adalah untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, juga bagi mereka yang mengalami masalah penghadaman, iaitu sembelit, asma, migrain, insomnia dan juga untuk melancarkan pernafasan. Samping itu turut membantu untuk mereka yang ada masalah gout ataupun sakit sendi serta otot ataupun stroke. Saudara boleh dapat pesanan daripada saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara, itu saja. Apa khabar saudara Saji Piut, Puan Hasnah, Puan Hamidah Rashid, ini di Instagram. Saudara jangan lupa like, share, subscribe. Dia ada ayat, ada perkataan itu subscribe tu, tekan aja. Sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Kalau ada sesuatu di Facebook kadang-kadang terganggu, saudara boleh layari Instagram saudara. Yang saya perlukan daripada anda adalah like, share dan subscribe. Lebih tak ada, kurang pun tak ada. Baik saudara, usai e-commerce, kita masuk sedikit tentang naluri kehidupan. Kerana daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadat dalam bulan Ramadan. Baginda Rasulullah bila hadirnya bulan Ramadan ini, baginda akan beribadat, melakukan amal ibadat bersungguh-sungguh jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baginda juga akan menambahkan amal ibadatnya lebih daripada biasa apabila sampai 10 hari yang terakhir, itu di bulan Ramadan, yang menurut keyakinan kita hadirnya malam Lailatul Qadar. Sedangkan di hari-hari yang sebelumnya baginda tidaklah berbuat demikian. Itu kata bunda kita Siti Aisyah. Sebenarnya saudara, Islam menuntut orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini memperbanyakkan amal ibadat, menderma, bersedekah pada siang hari dan malamnya, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Ya, surah Hazrul Aidi. Terima kasih. Seseorang lelaki disunatkan pula pergi beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kerana setiap lelaki itu digalakkan pergi ibadat masjid atau di surau sekalipun untuk meninggalkan sementara isteri atau anak-anak dengan tujuan berbuat kebaikan dan beramal soleh. Saya mendoakan saudara 10 malam terakhir berlumba-lumbalah untuk melakukan amal ibadat. Moga ada kebahagiaan untuk anda di dunia dan di akhirat. Ya saudara, usai naluri kehidupan, kita masuk sedikit pendek saja sentuhan mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibil. Ini dipetik daripada kenyataan ataupun kata-kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Artinya saudara, apabila kita melakukan solat tahajud, bila kita berdoa, itu adalah doa yang terbaik untuk mendapat restu ilahi. Kerana kata Imam Syafi'i, doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Saudara, itu sekadar peringatan dan perkongsian kita. Terima kasih saudara atas kesempatan ini. Saya hanya sekadar membantu untuk menjelaskan, memberi pencerahan. Ya saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Harapan saya, saudara yang telah pun pergi menyemak sama ada dah dapat, mungkin rasa-rasanya dah tak ada masalah lagi dah. Tunggulah 20 hari bulan nanti. 10 hari je lagi. Cuma saya ingin berpesan, kalau dapatlah wang tersebut, bukan wang orang siapa, wang anda, bukan orang lain punya, anda punya, yang anda simpan hasil daripada jerih titik peluh saudara. Dan janganlah berbelanja tanpa had. Belilah apa yang sekadar yang termampu, sekadar yang kita perlukan. Belilah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita hajat. Buy what you need is not buy what you want. Saudara, kepada pimpinan negara kita mengharapkan agar jangan berbelanja tanpa had. Khawatir saya negara kita akan muflis. Baik saudara, perbincangan kita malam ini lain tak ada adalah membincangkan tentang kecurangan orang politik. Sebelum saya membicarakan persoalan ini, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Daripada Perlis, beliau menghantar kiriman
Saya ingatkan dapat juga buah harum manis menanti. Kata Pak Nazil, bolehlah saya layari dalam email ataupun dalam Facebook harum manis. Saya kalau dapat tu yang original, yang memang sedap. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Kata Pak Nazil, sepat benua ikan darat, telur tuntung dikutip pagi. Kaya dunia, miskin akhirat, dunia untung, akhirat rugi. Kalau kita kaya di dunia pun, di akhirat nanti kita rugi, saudara. Lebih baik kita berusaha untuk mendapat bekalan di akhirat nanti, saudara. Kata Pak Nazir lagi, tepung talam, roti prata, kuih putu, minum petang. Hebat dalam bertutur kata, belum tentu fikirannya matang. Ini kalau orang politik ni, dia banyak bercakap, memberi idea dan sebagainya. Dalam tutur bicaranya, belum tahu lagi, saudara, fikirannya itu matang. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti dan cukup molek untuk kita hayati bersama. Ya, Saudara Hafiz Amin, Manap Talib, Instagram, Saudara Mat Hafizi, Mat Fizi, Puan Syarizal Hamidah, Saudara Jacob Aslim, Zek Peri Peri. Baik, saudara, kita masuk sedikit segmen Gedung Ilmu. Ini adalah garisan ataupun culipan pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin masa kini dan masa depan, pemimpin Melayu, saudara, hari ini dan hari depan haruslah terdiri daripada warga bangsa Melayu yang bukan sekadar ada nama. Orang tua dulu kata jangan ada nama, kerana nama saja ia memimpin, kekuasaan berada pada orang lain. Ini kalau sekadar pemimpin pada nama pemimpin, tapi bukan pemimpin sebenarnya. Nama saja ia memimpin, kekuasaan berada pada orang lain. Duduknya goyah, tidak terjamin, tegaknya bagai bermain-main. Akalnya kurang, kerja pun lembin. Lembin tu tak kesampaian. Saudara, cakap besar, kepala angin, dijadikan induk, bermain-main. Kalau jadikan ketua, maka macam main-main dia. Memimpin negeri, terburailah kain. Itu pemimpin terdahulu mengharapkan. Jangan kita pilih pemimpin yang hanya sekadar ada nama saja. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku sebut yang begitu berarti. Kita berkongsi saban malam. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, saya mesti mengingatkan saudara. Saudara Razali Samad, COVID takut emas ada cop sirim. Hai. Aduh, sekarang ni dibuat lawak macam-macam lah dia orang ni. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan culipan, komen-komen yang anda lakukan. Jika ia bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, maka tanggungjawab itu terletak di bawah anda. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Saya tak bertanggungjawab. Ini pencerahan politik. Matlamatnya tak ada lain dan tak bukan adalah untuk sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi. Prinsip kita, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, santunlah segala masalah itu dengan harmonis. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik saudara, cuma semalam saya tengok ada kiriman dalam Facebook dan sebagainya, agak dalam saat-saat begini seriau juga. Ini berlaku di Jelebu. Itu seramai 7 orang banduan tahanan reman di mahkamah di penjara Jelebu, katanya telah pun melarikan diri pada jam 5 petang semalam. Kesemua mereka dikenali sebagai Muhammad Aminuddin Khan, Muhammad Yusof Saizwan, Muhammad Sharif Zainuddin, Muhammad Zarizan, Muhammad Syafiq Rahmat. Dan mereka melarikan diri. Bagaimanapun daripada 7 tu seorang, iaitu Syuami Khalid, berjaya ditangkap semula di kawasan kebun sawit di Kongkoi dalam jarak 2 km daripada penjara Jelebu malam semalam. Jadi saudara, berhati-hati, dan kalau anda mempunyai maklumat, hubunglah pihak polis, iaitu di IPD Jelebu di talian 06 613 7999.
ataupun 06 613 6222. Jadi siapa yang dapat informasi, berhubunglah dengan pihak polis, dan kita mengharapkan, saya yakin pihak polis akan dapat menyelesaikan kes ini saudara. Hari ini hujan sedikit, bila hujan renyai-renyai turun, lebih kurang dalam pukul 4 tadi lebat juga. Saya bila turun hujan, saya tak pergi ke pasar Ramadan hari ini. Cuma saya terfikir bagaimanakah peniaga-peniaga pasar Ramadan. Tentulah mereka mengalami kesukaran, orang tak datang, jadi kesian mereka. Dan nak berniaga macam mana sekarang saudara? Harga yang terpaksa dinaikkan membuatkan tak ramai lagi pengunjung kerana harga barang dah naik. Jadi terpaksa mereka dagangkan dagangan mereka dengan harga yang mahal. Ini masalah saya nampaknya saudara. Jadi saya amat mengharapkan, saban malam saya mengingatkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna usahakanlah sebaik mungkin bagaimana untuk kita mengawal kembali agar harga barangan, harga keperluan dapat dikurangkan saudara. Jadi keperluan terus mencanak saudara. Kabarnya minyak masak yang bersubsidi sudah pun semakin sukar untuk diperolehi di pasaran. Itu minyak yang dalam paket. Bukan yang dalam botol besar tu, yang dalam paket. Saya dikabarkan minyak-minyak sebut juga ada yang setengahnya diseludup keluar negara. Jadi kalau begini, kenapakah pihak berwajib tidak dapat membentras kegiatan sebegini? Tambah-tambahan lagi di saat-saat kita sedang bakal menghadapi musim-musim perayaan. Minyak masak sukar didapati, bukan lagi naik, nak dapat pun tak dapat, dah sukar. Barang-barang lain juga naik, harga bawang naik, harga cili naik, harga gula, tepung dan sebagainya. Telur tak usah ceritalah, ayam tak usah ceritalah, daging jangan dipikirkanlah. Memang segala-galanya naik saudara. Dan kita mengharapkan supaya ada kawalan harga ceiling sementara kita menghadapi musim perayaan ini saudara. Dan cuma yang agak kita kesalkan, saudara Razif Samad, 3 ketul kuih RM2 betul saudara. Memang betul. Saya saya tak boleh nak komplain, nak kita salahkan peniaga sebab mereka mendapat barangan ataupun tepung apa semua tu dengan modal yang tinggi. Sebab tu bila hujan tadi saya terfikir apa jadi mereka. Saya sedih melihat warga bangsa kita yang terpaksa menjalani kehidupan yang sukar. Malahan bantuan yang dijanjikan, saya tengok janji yang amat-amat Perdana Menteri, Menteri Kewangan mengatakan bahawa ada bantuan BKM, bantuan keluarga Malaysia. Saya rasa macam seolah-olah cuma di bibir saja. Tak dapat pun. Keluarga saya apatah lagi memang tak ada saya. Tekanlah macam mana pun, akhir jawapannya tidak tidak lulus, tak dapat. Alasan kerana ada syarikat 10 tahun dulu tu tak dimatikan. Nak dimatikan sekarang pun macam mana? Partnernya dah mati. Itu keadaannya saudara. Dan tadi saya menerima pesanan ringkas. Ini memang sedih saudara, daripada Puan Rajaiyah di Ipoh Perak. Beliau bertanya khabar dan berkirim salam pada semua-semua warga yang sempat melayari bicara kita malam ini. Tapi dia dengan nada yang sedih. Dia kata suami dia boleh tergolong dalam OKU, ialah bekas pesara polis. Cuma dapat diluluskan petang tadi RM100. Saya geleng kepala. Takkanlah bekas polis dapat RM100 saja. Beliau adalah pesara anggota polis yang pernah berkhidmat untuk negara. Berkhidmat dengan ikhlas, jujur dan setia pada negara. Tapi bila sampai musim-musim begini, bila ada bantuan yang diberikan, bantuan keluarga Malaysia RM100. Dan kata Puan Rajah tadi, dia pun tak dapat lagi. Dia minta tanya kat saya. Saya kata saya tak tahu. Saya dapat banyak komplain. Saya harapkan agar Kementerian Kewangan elakkan birokrasi dan berilah apa yang sepatutnya. Janji nak bagi 500. Biarlah mereka dapat 500. Yang rasa yang cuba nak disuruh ke ataupun tak diberi, kenapa? Peruntukan dah ada, dah diluluskan. Ini masalah saya. Takkan nak mengharapkan rakyat kita ni terus mengemis, meledah tangan, meminta. Ini saya amat mengharapkan agar pimpinan dapat menyantuni permasalahan ini. Ramai, bukan seorang. Yang saya terima daripada Puan Rajah tadi, daripada Ipoh, dia menzahirkan suami dia bekas anggota polis, pesara polis. Masa beliau berkhidmat dulu, tenaganya
digunakan sepenuhnya untuk menjaga keselamatan negara. Bila dah bersara, takkanlah musim-musim begini ada bantuan keluarga Malaysia dibayar cuma RM100. Ini bagi saya tak masuk akal. Jadi saya haraplah pegawai di Kementerian Kewangan ataupun lembaga dalam negeri di Ipoh, sila semak balik. Jangan sampai RM100 tu macam budak-budak bagi coklat. Yelah saudara. Aduh, marah betul lah saya. Dan kabarnya pula tu, kaki tangan kerajaan dan pesara pagi tadi banyak masuk dalam media sosial, dalam halaman saya ni ramai yang menzahirkan keresahan mereka kerana katanya bagi siapa yang tidak mengambil dos selengkapnya tak boleh dapat pula. Ini kalangan kaki tangan kerajaan yang dijanjikan setengah bulan gaji ataupun RM1,000. Ini bantuan Aidilfitri. Saya pun terkejut bila yang bahagia Presiden Pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli, dia menghubungi saya, dia kata, macam mana ni? Dia kata. Saya pun tak boleh nak jawab apa-apa, tapi Alhamdulillah lah bagaimanapun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setelah pun mengeluarkan kenyataan. Jadi, kalau gitu gaya ni, macam nak bagi dengan tak bagi je dia orang ni. Bagilah betul-betul. Jadi, katanya menurut pengarah kementerian yang jaga kaki tangan kerajaan ni, pada mulanya dikeluarkan circular. Kalau tak ambil vaksin, tak cukup dos, tak dapat. Tapi bagaimanapun, ini Ketua Pengarah JPA menyatakan bantuan Aidilfitri dalam kenyataannya hanya beri kepada mereka yang lengkap vaksin. Apa hal ni? Itulah saya kata kadang-kadang ni kesan daripada tindakan Khairi ni berterlalu. Bagaimanapun saya berterima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyedari keadaan begini, yang menyedari keluar rakyat. Ya, Tuan Haji Ramli, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membuat kenyataan bahawa bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022 yang diumumkan oleh kerajaan pada 5 April lalu adalah untuk semua kaki tangan awam dan pesara layak, termasuklah mereka yang tidak mendapat dos imunisasi COVID-19 yang lengkap. Artinya saudara, tak lengkap pun boleh dapat. Perdana Menteri dah bercakap. Kalau tak dapat juga lagi, jawabnya pergi ke pejabat, baling aja ke diorang ni. Itu keadaannya saudara. Ini bagaimanapun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan biarpun vaksin itu tidak diwajibkan, tapi kalau boleh seluruh keluarga Malaysia cubalah untuk melengkapkan pengambilan dos suntikan imunisasi. Ingat, demi untuk kesejahteraan bersama. Jadi artinya saudara, tidak ada, tak terpakai surat perkeliling yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah JPA. Ini dalam keadaan begini, saya nampak sekarang ni seolah-olah macam laru habis. Kerana COVID-19, kerana adanya isu vaksin, rakyat jadi bengong, buat putus asa dan sebagainya. Alhamdulillah, Saudara Sofian Ali, Kerajaan Keluarga Malaysia tak ada di perut. Akhirnya rakyat melihat begitu. Itu keadaannya. Dan Perdana Menteri terpaksa campur tangan. Ini masalah mereka ni kadang-kadang buat kerja sekat tiang lah, saudara. Dan saya juga menerima kiriman culipan daripada Malaysia Deadline. Tulisan saudara Burhan Ahmad ini di Terengganu. Beliau melaporkan tahun lalu ada unjuk rasa demonstrasi meminta supaya wakil rakyat ataupun Menteri Besar Terengganu membantu pembeli-pembeli rumah di Gong Cempedak dalam kawasan Rurendang, kawasan Presiden PAS. Dan kawasan itu juga adalah kawasan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Kabarnya mereka yang dijanjikan untuk mendapatkan rumah untuk siap setahun lalu tak selesai lagi. Masih lagi belum tuntas. Sedangkan mereka masih lagi terpaksa membayar. Jadi ramai kalangan pembeli rumah tersebut mengadakan unjuk rasa, mengatakan kami pembeli terinaya. Mereka bertanya bila rumah nak siap. Banyak spanduk dinaikkan. Jadi saya kata dalam keadaan begini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar ni buat apa?
Santuni lah, ini kawasan amat memalukan, kawasan Presiden PAS. Anda juga adalah ahli PAS. Dan anda selaku Menteri Besar Terengganu. Takkan tak boleh selesai masalah di Gong Cempedak dalam kawasan Lurendang. Jadi kita mengharapkanlah, berilah sinar dan nak raya, rumah tak siap, dah kena bayar. Sebab itu Raja Samad, memang sebab itu rakyat akhirnya minta supaya diadakan segeralah pilihan raya ni, nak selesaikan masalah ni. Lepas satu-satu masalah saya tengok. Jadi unjuk rasa dilakukan di depan pejabat Menteri Besar, menuntut supaya kehidupan rakyat ini disantuni. Sebab itu saya katakan semalam ataupun hari-hari yang terlalu, pemimpin tidak menyantuni masalah rakyat. Bukan rakyat disantuni, tapi masalah rakyat. Rakyat dah beli rumah, sepatutnya siap dah 3-4 tahun dulu, tak siap-siap. Tahun lepas adakan unjuk rasa, kononnya ada janji boleh siap, tahun ni tak siap juga lagi. Duit kena bayar juga bulan-bulan pada bank. Jadi rakyat yang terinaya. Saya bila mengenang keadaan begitu, saya rasalah rasa nak berbalik-balik lah kita zaman budak-budak dulu. Waktu itu saudara, ini kita masuk segmen sepanjang kenangan sikit saudara. Saya rasa dalam saat-saat dah 9 hari kita berpuasa ni, saya rasa dulu kita tak ada rasa pun masalah yang mengganggu fikiran. Segala-galanya tenang dan menyeronokkan walaupun hidup susah. Dulu hidup susah, makan sehari sekali, tetapi tidaklah diganggu oleh perasaan dengan politik yang bercelaru macam sekarang ni, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya teringatlah tadi, bila saya makan bubur lambuk, kanji yang isteri saya buat, saya makan tadi dengan ikan goreng. Saya teringat enaknya dulu waktu almarhumah ibu saya menyediakan kanji, cuma makan dengan ikan kembung ataupun ikan temenung rebus. Dulu seekor ikan temenung rebus tu harganya 20 sen seekor. Punyalah sedap tuan raja yang tak tahu. Kembung rebus ni digoreng, makan dengan kanji. Ya Tuhan, punya sedap. Tapi sekarang semua dah tak ada, saudara. Susah juga nak cari. Ada pun kadang dekat pasar tu, kadang tengok-tengok dah tak, dalam keadaan dah busuk, dah teruk. Kita mengharapkan macam dulu lah, kalau dapat buat kanji, makan dengan kembung rebus, ada pula pecal, memang sedap. Kadang kita mengimbau kenangan saya waktu kita berpuasa dulu-dulu, saudara, ya. Dulu tak ada masalah, betul. Sekarang banyak masalah, saudara SSB absorber. Terima kasih sahabat Nadan. Katanya saya bulan puasa nampak handsome. Handsome mana, datang dah tua, dah putih dah, saudara. Dan saya teringat juga dulu, ada sekitar dulu, saya waktu belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Ada masanya bila musim cuti pendek, kawan-kawan ajak saya bertandang ke kampung mereka. Ada di Anak Bukit, di Pendang. Kadang teringat di Simpang 4. Simpang 4 tu dekat Tandok. Sahabat karib saya, dia je cikgu, dah pencen pun dah. Saudara Tuan Haji Fadil Hashim. Jadi waktu itu seronoknya kami, kadang-kadang kami berbual-bual. Di Kedah dulu dah ada satu dipanggil Kelab Mati Akai. Itu tempat mungkin pondok di tepi sungai ataupun di pinggiran sawah. Di situlah anak-anak muda duduk berborak sampai pukul 3 pagi. Kita panggil waktu itu saudara Samad, bukan tu orang lama. Ya. Tapi waktu itu seronok, saudara. Kita berbual, bercerita, tak ada masalah waktu itu. Balik ke rumah pun dah 3-4 pagi. Baru kita bersahur. Itu dulu dipanggil Kelab Mati Akai. Waktu tua di Kedah, panggil Kelab Mati Akai. Dan bagi di kampung saya pula adalah di sekitar tepian Sungai Dinding. Kami ada jeti, tempat bot nelayan ataupun bot tambang singgah. Di situlah anak-anak muda duduk. Yang seronoknya dulu saya, ini mengimbau sekejap saya. Saya mengingat dulu dengan kawan-kawan usia dalam 12, 13 tahun, 14 tahun. Malam-malam puasa tu kadang-kadang teringin nak makan buah-buahan. Kita tak ada pula kebun. Jadi apa jadi? Saya ada seorang adik. Saya panggil adik lah. Ini bodyguard saya. Nama saudara Johan. An, malam ni kita cari buah rambutan. Saudara tahu, satu dahan dia ambil buah rambutan daripada kebun Udain. Bukan orang lain pun, pak saudara punya.
Tapi tak ambil pun sikit-sikit, ambil satu dahan bawa kat ujung GT tu, makan ramai-ramai. Itulah keadaannya. Tapi sekarang tak ada semua tu. Tadi saya tengok cucu saya dah mula bermain dengan bunga api apa semua. Saya teringatlah, saat-saat begini masuk hari ke-10 ni, anak-anak muda dah siap lah menyiapkan. Bukan anak muda maksud saya tu yang berusia 20 tahun, tidak saudara, yang di bawah umur 15 tahun. Jadi saya anggap anak muda lah, anak-anak. Waktu tu kita dah siap lah dengan meriamnya, korek yang mana meriam buluh tu, itu bahaya. Saya ingat dulu ada 2-3 orang kawan-kawan saya tu, bila mereka buat meriam buluh, sedang seronok main meriam buluh, tiba-tiba lalu anggota pasukan polis, maka meriam buluh tu tidurlah dekat balai polis. Nak tangkap dah, lari datang pukang dah. Sebenarnya pasukan polis mencegah anak-anak muda, anak-anak kita ni main meriam buluh kerana bahaya. Apabila diledakkan meriam buluh itu, selalu dia pecah. Bila pecah, kena muka, kena badan, kita boleh terluka. Niat matlamat pasukan keselamatan bukannya nak tangkap orang main meriam, tidak. Tapi untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Sebab itu, meriam buluh tidak dibenarkan. Jadi kalau polis lalu kat situ, nampak ada meriam buluh, siap. Maka tidur bermalamlah meriam buluh itu di balai polis. Saudara Osana, rakyat dah keluh kesah sejak PH memerintah lagi. Apakah lagi dalam masa PN terus disambung? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Saudara. Sebab tadi bila saya tengok cucu-cucu saya dah mula main bunga api, saya teringat. Dulu kami memang susah nak dapat bunga api. Satu papan, satu paket, satu bunga api harganya 10 sen. Cuma yang saya hairan, saudara, cuba kita fikir, bunga api ataupun mercun dulu, datangnya bukan buatan Malaysia. Datang daripada negara China. Ini satu benda yang harus kita fikirkan, saudara. Dalam kita mengenang zaman-zaman muda-muda, kecil-kecil dulu, kita main, kita main mercun. Mercun ada 2 jenis. Satu mercun katak. Mercun katak tu 5 sen. Dia warna hijau, kecil aja. Ketepek. Tidak agak membahayakan. Tapi kalau mercun papan tu, itu bunyinya kuat. 10 sen satu papan. Ada lebih kurang dalam 24. Tapi semua tu datang daripada negara China. Tidak ada dari negara kita. Begitu juga bunga api. Itu bila saya tengok cucu saya main tadi, teringat, saya terimbau seronoknya zaman kami kecil-kecil dahulu bermain bunga api, main meriam. Bila datangnya hari raya, dan itulah keadaan saudara. Nak buat macam mana sekarang ni saudara? Masa telah pun berlalu meninggalkan kita. Dan satu benda yang seronoknya, anak-anak muda zaman seusia dengan saya, umur 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, kadang-kadang kita tak ada duit nak beli mercun, kita buat sendiri. Iaitu ada rail basikal tu diambil, ada tempat tu ada lubang tu, kita letakkan mancis api. Ada belerang mancis tu letak begitu, cara ada pengetuk dia, ketuk kuat, tup. Berbunyilah meletup, cukuplah. Itulah dulu zaman susah kami dulu bermain mercun buatan sendiri, tak membahayakan waktu itu. Sekarang ni lain saudara, dia buka belerang mercun tu, dia letak dalam pot, letak dalam sadur besi, banyak-banyak ledak, jadilah macam bom saudara. Saudara Hamid Wahab, zaman dah berubah memang tidak dinafikan, zaman sudah berubah dan jauh kita tinggalkan. Jauhnya perjalanan kita, saudara. Baik, saudara. Usai sepanjang jalan kenangan, kita masuk segmen politik. Ini serius. Sebab itu saya kata, semalam lagi saya dah katakan, orang politik lah yang merosakkan struktur ekonomi negara. Sebenarnya, saudara, negara kita dalam keadaan sekarang ni, tadi saya berbual dengan sahabat-sahabat saya, sementara nak menunggu waktu zuhur, Saudara Kadir, saya berjumpa, berborak dengan anak Allahyarham Datuk Harun Idris, Datuk Mazlan Harun. Kami berbincang tentang untung nasib bangsa kita, negara kita. Dan sebenarnya terpancul perkataan, we are in a sick society. Kita sekarang ni berada dalam satu suasana orang-orang politik yang sakit. Kerana tadi saya lihat macam mana perdebatan, perbahasan tentang anti lompat, ada setuju, ada tak setuju, saudara. Dan kita melihat bagaimana pimpinan sanggup mengecewakan harapan ahli akar umbi. Ahli akar umbi mahukan perubahan. Tapi mereka yang telah diangkat sebagai pemimpin hanya memandang sepi. Cakap saja.
Bila dengar ucapan, saya nak berjuang untuk rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Dan apa masalah rakyat yang kamu santuni? Tak ada, saudara. Dan kita masih lagi melihat rakusnya pemimpin membolot kekayaan. Rakyat masih lagi tercungap-cungap dalam keadaan yang sempit. Macam saya kata tadi, bagi bantuan pun tak kesampaian. Masakan bekas anggota polis dibayar RM100, saya rasa tak sepatutnya begitu. Dan yang amat meranjatkan saya apabila tersebar dalam media sosial bagaimana dua orang duta kita di Timur Tengah, duta UAE dan Qatar telah dipanggil balik ke tanah air dan katanya seolah dibekukan jawatannya hanya kerana waktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan lawatan ke Timur Tengah. Sewaktu beliau tiba di Dubai, tiada sambutan negara. Jadi yang disalahkan duta tersebut. Sedangkan duta itu telah pun memberitahu bahawa waktu saat-saat Perdana Menteri nak datang ke Dubai, pimpinan Dubai dah bagi tahu. Kerana Dubai sedang menjalankan expo perdagangan dan pemimpin satu dunia datang. Ada kesibukan begitu. Jadi mereka bukan masa yang sesuai untuk lawatan ketua negara. Tapi tak tahulah siapa punya keputusan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba juga di Dubai. Tapi bila tiba di Dubai, siapa pun tak sambut dia. Hanya tak silapnya hanya 1-2 orang je pegawai daripada Kementerian Luar. Bukan lawatan ketua negara. Ini amat memalukan. Bagi saya, yang harus memikul tanggungjawab ini, pertama sekali adalah duta. Penasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertaraf duta, yang bertaraf menteri ke Timur Tengah, dia harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting adalah Menteri Luar Negeri. Beliau harus bertanggungjawab, bukannya duta ni. Saya tidak yakin duta tersebut tidak akan memberi penjelasan, tidak memberi pengetahuan, tidak memberitahu apa yang sedang berlaku di Dubai. Ini amat memalukan, saudara. Keadaan begini amat memalukan dan kita mengharapkanlah supaya perlu ada satu siasatan menyeluruh. Saya dikabarkan kaki tangan di Kementerian Luar pun tidak senang dengan tindakan memanggil 2 orang duta tersebut balik ke Kuala Lumpur, lepas tu dibekukan jawatannya. Katanya lah. Ya, ini tak sepatutnya begitu. Bukan salah mereka. Jadi sumber dalaman Duta Besar Muhammad Tariq Sofian dan Konsul Jeneral di Dubai Muhammad Hasril Abdul Hamid merupakan satu-satunya pegawai kanan yang hadir di lapangan terbang untuk menyambut Yang Muhammad Datuk Ismail ketika penerbangannya mendarat di Dubai. Tak ada pegawai tertinggi UAE. Tak ada. Ini amat memalukan, saudara. Kehadiran ketua kerajaan. Nombor 1, ketua kerajaan yang pertama yang dia Perdana Menteri hadir tidak ada sambutan. Jadi dalam keadaan begitu, saya rasa orang bertanggungjawab lain tidak bukan adalah Menteri Luar. Sepatutnya Menteri Luar itu perlu dipecat. Tak jalan tu. Dia ni memang bermasalah. Dulu pun ISET pun masalah, waktu zaman dia juga. Itu keadaannya, saudara. Saya rasa apakah ini adalah antara tindakan nak memalukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Dan Menteri Luar bukan orang UMNO. Apakah ini juga merupakan tindak tanduk mereka nak memalukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apakah itu kewajarannya? Saya tak tahu. Itulah keadaan saya. Dan bila kita sebut soal Kementerian Luar, akhirnya saya diberitakan tengah malam tadi bahawa Perdana Menteri Pakistan akhirnya digulingkan. Iaitu Perdana Menteri Imran Khan diberitakan telah digulingkan oleh Parti Pembangkang apabila beliau sebenarnya telah pun memanggil satu pilihan raya. Tapi keputusan beliau membubarkan parlimen telah disanggah oleh Parti Pembangkang yang dipimpin oleh adik Sharif lah, banyaklah pemimpin tiga pemimpin utama. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, untuk pengetahuan saudara, di Pakistan Saudara Imran Khan ini tidak disenangi oleh puak-puak yang pro pada Amerika, katanya. Jadi bila Imran Khan dapat tahu ada usaha untuk menggulingkan beliau, maka dia mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Tapi keputusan itu telah disanggah sehingga diadakan perbicaraan
di mahkamah. Dan yang menghairankan, perbicaraan itu berlaku pada waktu tengah malam. Pelik, tak pernah berlaku. Dan Imran Khan adalah merupakan presiden atau Perdana Menteri pertama di Pakistan yang hilang jawatan melalui usul undi tak percaya. Ini saya nak berpesan ni supaya yang awak Perdana Menteri berhati-hati. Apakah kemungkinan itu boleh berlaku? Dia cucu saya nak masuk. Dia bulan puasa, senyum. Okey. Katanya kita sudah merdeka, tapi semua perkara mereka yang pilih, termasuk Perdana Menteri. Itu keadaan saudara. Di Pakistan, saudara, kesan daripada tindakan Parti Imran Khan tersebut yang menggulingkan Imran Khan, berlakulah unjuk rasa warga Pakistan di seluruh dunia. Warga Pakistan di England, di Amerika, di negara Eropah, di Jerman, malahan di Kuala Lumpur pun ada unjuk rasa. Mereka menzahirkan tidak puas hati dengan cara Imran Khan digulingkan. Rakyat Pakistan menuntut supaya diadakan pilihan raya sebagaimana yang diharapkan, yang mahu dilakukan oleh Imran Khan. Itu saya berharap supaya ini jadi pengajaran pada kita. Pimpinan negara harus melihat perkara ini. Bagaimana ini mahkamah boleh overrule, boleh melanggar keputusan daripada parlimen. Parlimen dah diputuskan. Speaker kata okey, bubarkan parlimen. Lepas itu disaman, lepas itu dikatakan keputusan parlimen itu tak valid, tak sah. Jadi bagaimana sebuah negara yang mengamalkan separation of power itu tidak terlaksana? Ini masalah sekarang ni di Pakistan. Kita melihat bahawa tidak berlaku separation of power, di mana Pakistan macam Malaysia juga, adanya eksekutif, legislatif dan judiciary. Tapi di Pakistan judiciary pula mengatasi legislatif. Sedangkan tak boleh campur aduk semua tu. Itu yang berlaku di Pakistan, dan kita mengharapkan agar segeralah ditenangkan, kerana Pakistan juga adalah salah sebuah negara Islam. Dan saya dipahamkan bahawa ada campur tangan kuasa asing. Menurut apa yang saya dapat tadi, ada campur tangan kuasa asing yang tidak mahu melihat Imran Khan meneruskan legasinya sebagai Perdana Menteri di Pakistan. Apakah ini boleh berlaku di Malaysia? Kemungkinan boleh terjadi, saudara. Begitu juga sekarang ni, saya lihat musim sekarang ni, musim pemimpin. Negara-negara berada dalam keadaan yang terdesak dan ditekan oleh rakyatnya sendiri pula. Macam di Indonesia, kampus-kampus. Ini gerakan pelajar. Di Indonesia, kampus-kampus telah pun mendaftarkan semua pelajar-pelajarnya, warga, siswazah di seluruh Indonesia. Mereka sudah pun mengadakan unjuk rasa menentang keputusan Presiden yang mahu melanjutkan tempoh beliau sebagai Presiden di Indonesia daripada 2 tahun kepada 3 tahun. Lepas Pakistan, dia randuk pula ke Indonesia. Saya melihat besar kemungkinan lepas ini Sri Lanka. Jadi semua ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita di negara kita ini. Sebab itu cara terbaik, segerakanlah pilihan raya. Lepas itu kita takbir negara kita ni setuntas yang baiknya, saudara. Dan tadi, saudara, bila kita mendengar perdebatan ahli-ahli parlimen, saya seronok juga dengar macam mana ini pandangan. Contohnya Datuk Nazir Aziz, beliau adalah merupakan ahli parlimen Padang Rengas. Dia kata tak semestinya hanya untuk kalangan ahli parlimen saja dalam isu lompat-melompat parti. Ia juga mencakupi soal ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau mereka melompat parti juga pun sepatutnya mereka hendaklah meletak jawatan. Dan termasuk para senator di Dewan Negara. Ini betul, saudara. Macam contohnya waktu UMNO Barisan Nasional ditumbangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Waktu itu masih lagi valid ataupun sah jawatan senator ahli Dewan Negara yang dipilih oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu. Dan mereka ni pula kemudian mengalihkan sokongan pula pada kerajaan baru. Maka itu juga boleh dianggap sebagai lompat-melompat. Dalam keadaan begini, saya melihat seronok juga. Nampaknya macam Mat Sabu, dia memang melepaskan dia punya geram selama ni lah. Saudara. Dan
Yang saya agak tak seronok, Tan Sri Muhyiddin. Dia pula dia mahu supaya perlindungan diberikan kepada pelompat parti yang terkesan dengan Akta Lompat Parti. Kalau dah lompat-lompatlah. Jadi saya lihat Tan Sri Muhyiddin cuba membela. Tentulah ada ahli parlimen dari parti beliau yang paling ramai yang melompat. Dia nak membela Presiden Parti PBM Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia khawatir katanya bahawa Akta Lompat Parti akan memberi tekanan kepada pelompat parti yang kononnya menjadi mangsa apabila mereka menyemak imbang kepimpinan parti. Saya jangan lupa, ahli PBM dan yang seangkatan dengannya, itu Perikatan Nasional, ada 71 orang. Mungkin sebab itulah maka tidak dapat diteruskan perbincangan untuk memutuskan anti lompat ini, dan ditangguhkan sampai bulan Mei. Saya melihat bahawa berdasarkan senario ini, saya melihat Tan Sri Muhyiddin dan kumpulannya akan mempertahankan sehabis mungkin untuk akta anti lompat ini terlaksana. Kerana memang pun secara lepas saja langkah Sheraton, sebelum langkah Sheraton, iaitu apabila Pakatan Harapan menang, berapa ramai daripada UMNO yang melompat. Selepas itu daripada parti PBM, mereka melompat pula dalam scheme of thing yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu seboleh mungkin dia tidak mahu agar saya melihatlah kenyataannya memang dia seolah tak mahu. Ahli PAS dari Pasir Mas pula dia kata persetujuan antara kerajaan dan Pakatan Harapan dalam Akta Lompat ini menunjukkan yang kestabilan boleh dicapai. Tapi dia kata tidak perlulah buat pilihan raya untuk capai kestabilan. Pula dah berputar-putar lah dia orang ni. Orang kata tak mau akta, nak wujudkan akta anti lompat. Lah dia kata tak perlulah ada pilihan raya. Apa hal lah Ketua Pemuda PAS ni? Kait sana, kait sini. Semuanya saya lihat lain tidak lain malah untuk mengelirukan. Hanyalah semata-mata untuk mengelirukan. So, bagaimanapun saudara, apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin 2 hari lepas, ini mendapat sanggahan daripada pengurus Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Saudara Syam Jalil. Dalam satu culipannya kepada saya, Saudara Syam Jalil kata, kalau ikutkan bicara dan ungkapan kata-kata Tan Sri Muhyiddin, beliau tidak bersetuju diadakan undang-undang anti lompat parti. Dia tak setuju. Tapi Bung Mokhtar habis-habisan bersetuju. Bagaimanapun kita melihat bahawa bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa kalaulah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mahu mengadakan pilihan raya, dia kena berunding dengan parti PBM atau Perikatan Nasional. Ini yang membuat sanggahan daripada Saudara Syam Jalil. Dia kata undang-undang mana kamu pakai ni? Saya melihat sebenar-benar sekarang ni, sebab itu dari awal saya katakan, orang-orang politik inilah yang melakukan segala-galanya bercempa dalam kedudukan politik. Lain tidak ada semata-mata untuk menjaga kepentingan jawatan mereka. Tak ada lebih daripada itu. Mereka mahu memastikan jawatan sebagai wakil rakyat tu milik mereka. Mereka masih berada di anjung kuasa, dan kalau boleh nak jawatan Perdana Menteri. Itu saja. Bukan untuk rakyat. Kita minta supaya segera diadakan pilihan raya ini untuk mewujudkan kestabilan demi lestari kehidupan rakyat, agar rakyat dapat hidup bahagia, supaya pimpinan dapat menyantuni segala masalah ekonomi. Tapi mereka tak bersetuju. Yang mereka mahu, pastikan aku nak letak di mana. Di mana aku harus berada. Itu masalah mereka. Saya rasa rakyat harus membuat keputusan yang tuntas sebenarnya. Saudara Rock Zaini mau PRU. Memang semua nakkan PRU. Saudara Kumat Kamil bubarkan segera. Saya amat mengharapkan. Dan ini dah masuk hari yang ke-9. Dulu katanya pertengahan bulan puasa ni besar kemungkinan dibubarkan. Sebab itu saya dengar, terlihat pula culipan daripada kenyataan sisa politik yang amat bawa Perdana Menteri. Sahabat saya, Saudara Said, dia kata bahawa benar Perdana Menteri mendengar apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin.
Tapi bukanlah semestinya dia akan ikut. Kalau begitu gayanya, segerakanlah diadakan pilihan raya. Jumpalah segera top 5 UMNO ni. Kerana beliau datang dari UMNO, biarlah kita menentukan. Rakyat dah muak, rakyat dah jelik sejelik-jeliknya. Saya lihatlah sendiri, segala bercelaru. Saya tengok juga macam apa perdebatan di Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Adun Galas, saudara Muhammad Syabuddin Hashim. Dia menzahirkan kekecewaan yang teramat. Apabila masalah air di seluruh negeri Kelantan masih belum dapat diselesaikan. Jadi, dalam keadaan begini, retinya pimpinan yang ada sekarang ini tak berkeupayaan. Tak mampu untuk menyantuni masalah rakyat. Bukan menyantuni rakyat, menyantuni masalah rakyat. Saya ujung-ujung ni saya nak santun macam Coca-Cola Moh. Semalam ditulis dia kata macam nak sabotaj UMNO je katanya. Kata-kata pun dah mengelabah, bimbang tiada tempat dalam PRU 15. Benar. Saya bersetuju dengan pandangan Coca-Cola Moh. Dia kata bahawa apabila kalaulah ini yang Muhammad Perdana Menteri mendengar cakap Nazimuddin macam nak sabotaj UMNO lah. Dan waktu yang sama sebenarnya mereka semakin takut, makin bimbang bahawa mereka tiada tempat dalam PRU 15 akan datang. Kalaupun mereka bertanding, pasti mereka akan ditolak oleh pengundi dan rakyat. Saudara Masri Mahari. Ni saudara Masri Mahari ni kadang-kadang dia menyindir saya. Dia kadang-kadang dia kata saya ni mirip menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Okey, saya tuduhlah, tak ada masalah. Mungkin saudara tidak faham apa yang saya maksudkan. Jadi dia kata saya ni mengkritik katanya secara berkias terhadap pemimpin supaya rakyat membenci pemimpin. Sebenarnya bukan begitu saudara. Saya memberi pencerahan untuk penjelasan. Saya bukanlah ni nak mendewa-dewakan. Macam mana pula saya nak mendewakan Parti Keadilan? Saya orang UMNO. Cuma saya katakan untuk hari ini 3 parti sahaja yang dilihat masih lagi ada wibawanya. Tentulah Parti UMNO dan yang ada pengaruh PAS kerana mereka mempunyai akar umbi, serta jangan diperkecilkan Parti Keadilan sebab Keadilan ada keahlian lebih daripada 1 juta orang. Dia lengkap, ada rantingnya, ada cabangnya, macam juga UMNO. Jadi bila kita menghadapi pilihan raya, jangan pandang enteng. Itu yang saya katakan. Dan lebih tak ada. Jadi bila dia kata saya mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila masa saya mendewakan, saya akan mempertahankan pimpinan UMNO. Itu
Aduh. Gitulah keadaan saya. Tiba-tiba buat begini. Suara kot. Suara okey ya? Suara dia tak ada ni. Cakap sendirian tak ada suara. Pada Rani. Suara hilang. Sekarang ada tak ada suara sekarang ni? Apakah ada suara? Tak ada lagi suara. Saya minta teman-teman suara tak ada lagi. Macam mana ni? Sila beri ni suara hilang tiba-tiba. Macam mana saya nak buat ni? Saudara Mazul, saya mengharapkan mana suara Pak Cik? Sekarang ada suara tak? Audio tidak memuaskan. Saya tak tahu macam mana lah. Suara tak ada. Aduh, sekarang macam mana lah. Okey dah, suara balik. Okey, terima kasih. Tak ada suara? Okey, terima kasih. Jadi, tang mana saya bercakap ni saya tak tahu. Tiba-tiba baru terpandang depan tak ada suara. Baik, saya menyantuni tentang apa yang dikata oleh saudara Puan Sally. Jadi, untuk zakat fitrah tahun ini RM7, RM14, RM21. Kalau saudara makan beras, jenamanya ada jama yang mahal sikit tu, bayarlah RM14. Jangan pula ambil yang bayar RM7. Kalau lebih mahal lagi tu, bayarlah RM21. Dia 3 jenis. Terpulang kepada kemampuan saudara dan kehidupan saudara. Saudara. Kemudian saudara Ahmad Zaini, dia menzahirkan, dia kata sukarnya mencari pemimpin yang benar-benar ikhlas berjuang untuk rakyat. Ini yang saya katakan. Mereka berjuang untuk menyantuni masalah rakyat. Memang sukar kita nak cari pemimpin yang sebegitu sekarang ini. Yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, pemimpin berada di pentah-pentah politik, menjajakan diri mereka untuk dipilih oleh rakyat, tetapi bila dapat jawatan, mereka tidak menyantuni rakyat. Lihat apa yang berlaku. Kita tengoklah apa yang berlaku sekarang. Satu demi satu terbongkar. Kadang-kadang kita lihat persoalan mereka meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Saya dalam keadaan begini, saya bersetuju dengan pandangan saudara Ahmad Zaini. Sukar untuk mencari pemimpin yang benar-benar ikhlas berjuang untuk rakyat. Dan saya lebih bersetuju lagi dengan permintaan saudara Duan Zain. Duan Zain dia kata kembalikan demokrasi kepada rakyat. Kerana katanya sekarang ni habis sistem perlembagaan persekutuan diperkotak-katikkan oleh pemimpin politik yang memperjuangkan kedudukan mereka dan kroni mereka saja. Ini pandangan saudara Duan Zain memang saya hormat. I really respect your mind bahawa negara memerlukan sekarang ini untuk kembalikan semula demokrasi kepada rakyat. Sebab apa sistem demokrasi yang ada sekarang ni, segala nampak cemar. Mereka melompat, mereka menipu rakyat, mereka gunakan jawatan untuk merampok harta rakyat lepas satu-satu, tak habis-habis. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan supaya akan berlaku sesuatu perubahan yang kita rasakan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri mampu. Kalau beliau mahu melakukan ialah dengan memanggil pilihan raya umum. Itu saja jalan terbaik. Tak ada lain. Dan saya lihat sendiri macam mana fitnah berselerat. Bulan puasa tak bulan puasa, mereka masih lagi melontarkan fitnah. Saya cuma menggambarkan keadaan bahawa hari ini negara kita seolah-olah sakit. Kita sakit, we are in a sick society. Kerana mereka yang diangkat sebagai pemimpin tidak mampu menerjemahkan arti demokrasi yang sebenarnya. Dalam demokrasi adalah kebebasan bersuara, kebebasan memilih pemimpin, dan kepemimpin hendaklah ikhlas dan jujur melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tidak lebih daripada itu. Kita sambung lagi dalam masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.